Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita sembang-sembang pasal kahwin. Dan seperti biasa saya akan tengok soalan dan jawapan yang boleh dilihat di Instagram Aiman Azlan. Siapa yang tak follow dia lagi, boleh follow Aiman Azlan di Instagram, insyaAllah. Banyak manfaatnya di situ, insyaAllah. Dan soalan untuk hari ini ialah, saya prefer lelaki tak smoking, tapi susah betul nak cari. Orang kata saya memilih sangat. Emoji mulut lepeh tu Jawapan Aiman Azlan, kalau kereta pun kita memilih bukan main lagi. Ini kan pula pasangan hidup. So jawapan tu saya rasa imply memang sepatutnya memilih lah. Kalau kereta pun kita bukan main memilih. Apatah lagi pasangan hidup yang kita nak hidup selama kita hidup Bila sebut pasal kereta tu, saya tiba-tiba terdetik kan. Saya ni pilih kereta ke Pilih juga, tapi yelah, betul lah, pilih lah kan, pilih. Sebab kadang-kadang biasa orang cakap memilih kereta ni dengan spek ataupun dengan rupa Sebab saya terfikir macam, saya rasa macam saya tak memilih. Sebab saya kereta yang saya beli sekarang ni tak adalah spek apa sangat, dan tak ada rupa sangat bukan kereta canggih-canggih dan sebagainya. Tetapi bila saya fikir balik, betul lah saya memilih. Sebab saya memilih kereta tu saya dah pernah beli 4 kereta so far 2 kereta saya beli di Perancis masa student dulu, dan kemudian dah jual lah sebelum balik. Dan 2 kereta saya beli di Malaysia ni lah. Bos kereta, 4 kereta semua second hand Semua 4 kereta yang pernah beli semua hidup sampai sekarang second hand. Tak pernah ada pengalaman beli first hand lagi. Now, kenapa saya beli second hand tu, ada reason dia. Partially reason financial lah, ataupun majority reason sebenarnya reason financial. Dalam vision kehidupan yang saya nak ni, mempengaruhi decision itu yang menyebabkan kereta yang either yang boleh dibayar lump sum terus, settle, habis, tak ada komitmen kewangan dah lepas tu, or yang boleh bayar dalam 2 atau 3 kali bayar je. Itu menjadi pilihan kerana pilihan kehidupan saya, apa yang saya nak hidup macam mana lah kan. So memang dia macam susah nak terbayang beli first hand dan sebagainya lah. Wallahualam, sekarang ni dah umur 40 lebih. Saya tak sure lah dalam hidup ni, bila fikir akan sempat ke beli kereta first hand sebelum meninggal Wallahualam kan. Selagi tak perlu, macam tak terfikir lagi lah. Tapi dia jadi macam, sebenarnya itu tak memilih ke? Saya actually memilih Saya memilih kerana memilih kereta dalam kategori apa, ataupun yang boleh dibeli macam mana, yang available dan kategori apa. Basically kategori itu maksudnya jenis, supaya boleh muat satu keluarga dengan anak-anak, yang dibayangkan anak-anak target berapa orang tu. Dan apa nak cakap tadi, dan dalam implikasi kewangan yang macam mana so memilih, tapi tak biasa memilih macam orang lain lah. Orang lain mungkin dia memilih benda yang bersifat luaran dan sebagainya, regardless of financial implication So yes, kita memilih berdasarkan apa yang kita nak dalam kehidupan lah, apa yang kita rasa penting dan sebagainya. So saya memilih kereta lah, dan sama juga dengan pasangan kita memilih pasangan, dan dia tailor made kepada apa yang kita nak dalam kehidupan juga So bila saya baca ni, baru saya terrealize benda-benda yang saya buat, yang saya tak pernah structurekan reasoning benda ni kan. Dia macam subconscious Okay, itu pasal memilih So rasanya jawapan tu dah memberi indikasi memang kena memilih pun. Of course saya baca dalam buku dia ada dua benda yang amat besar dalam kehidupan seseorang, especially kalau seseorang tu nak menjadi da'i semua hidup menjadi orang yang committed dengan dakwah semua hidup. Contohnya, sekiranya ada yang bercita-cita begitulah dia ada 2 keputusan besar. Salah satunya ialah perkahwinan kerana kita tak dapat lari maksudnya kalau berkahwin dengan orang yang tak mempunyai cita-cita yang sama, ambition yang sekuat itu dan sama dengan itu, susah nak dibayangkan perkahwinan tu menjadi support system yang kukuh kepada apa yang kita nak capai. Very hard to imagine. Bukan kata impossible, tetapi it is a challenge rather than support system. Kita tak nak lah
dengan berkahwin tu bertambah challenge. Kita nak dia jadi support system kan. Okey, tu satu. Ada satu lagi kita bincang dalam video yang lain dua benda besar yang mempengaruhi besar sampai kita akan successful untuk capai apa yang kita hajatkan. Okey, so kena pilih. Cumanya soalan dia bunyi awal tu, saya prefer lelaki tak smoking, tapi susah betul nak cari. That's quite interesting sebenarnya, sebab dalam lelaki yang saya kenal yang masih available especially banyak yang saya kenal yang masih available ni student-student lah sebenarnya tapi saya masih meyakini karakter dia akan betul salah nanti. Maksudnya tak ada yang smoking and saya duduk dalam pool itu kan, susah nak cari orang yang smoking. Which leads to, maknanya bila saya realise benda ni, dan benda ni saya realise dulu juga, maksudnya ada, walaupun kata-katanya tak tahulah kalau saya ucapkan ni dia akan jadi ekstrim ataupun vulgar dan sebagainya, tetapi satu kata-kata yang diucapkan oleh seorang lelaki kepada seorang ustaz. Dia kata macam, ustaz, dia cakap pasal ni macam pasal kahwin lah, tapi dia punya benchmark untuk perkahwinan ataupun calon pasangan dia kata macam mana ayat dia ni, akal-makal lah maksudnya tak ingat ayat spesifik, tapi dia kata macam, ustaz, kalau zaman sekarang ni nak cari soalan macam nak cari perempuan yang masih dara tu punyalah susah, ustaz, susah nak jumpa. So dia tak letaklah benda tu sebagai kriteria. Saya terdengar benda tu macam, seriously, kita kenal punya ramai wanita-wanita yang baik di sekeliling kita yang belum kahwin. How can he say that? Tetapi yang perempuan ni pula cakap benda yang sama juga, macam susah betul nak cari lelaki tak smoking. Dan saya masa tu saya terfikir kan, how can dia melihat satu realiti yang amat totally berbeza dengan realiti saya lihat Saya lepas depan mata ni punyalah banyak pilihan perempuan yang baik kan, yang tercari mana lelaki dia kan. Dia pula cakap begitu So saya realize something, yang kadang-kadang kita ni banyak hidup di pool-pool yang isolated. Pool ni pool kolam kolam yang isolated, yang terpisah, dan setiap kolam tu ada mungkin nature dia. So kalau kita duduk dalam pool yang kesemua dalam tu memang merokok dan apa-apa yang seangkatan dengannya dan itu je lah yang kita nampak di situ. Sedangkan ramai orang lain yang dalam pool yang lain, yang semua kat situ yang macam jenis tak ada orang pun merokok, tak ada orang pun yang apa yang seangkatan kat situ kan, seangkatan dengannya tu. So dia jadi macam, bukan, of course saya ni beruntung sebab saya dalam pool yang begitulah Saya dalam pool yang maksudnya especially lelaki yang dalam pool macam ni, dia macam almost spoiled for choice. Macam ratio lelaki yang baik dengan perempuan yang baik tu amat tak seimbang sebab ramai perempuan yang baik lebih daripada lelaki yang baik secara generally speaking. So dia macam tak ada kerisauan apa nak cakap tadi, the thing is, bila kita ada pool yang terpisah-pisah ni dan kriterianya amat berbeza dan saya baru appreciate macam alhamdulillah Allah lahirkan saya dalam pool yang begini. Family member, sanak saudara, member sekolah apa semua karakternya begitu yang macam tak boleh terbayang. Ada orang kata macam susah nak cari orang yang tak smoking, susah nak cari orang yang na'udzubillah yang lelaki tersebut wanita yang dah begitu so bagi orang yang kebetulannya di dalam pool yang macam kurang ideal maknanya kalau kita tengok dalam pool aku ni tak ada calon pasangan yang baik lah sebenarnya, yang boleh membina kebahagiaan ataupun rumah tangga yang kita idamkan. Mungkin terpaksa mencari jalan untuk how to reach out to a different pool kan, how to reach out to different pool. Macam tak tahulah, di tempat kerja kita ada identify, oh dia tempat baik sikit, kawan dengan dia, get to know dia punya pool. Mungkin dalam pool dia tu ada je lelaki atau perempuan yang boleh jadi calon pasangan yang baik. Contoh ni just thinking out loud, saya baru nak fikir apa yang mungkin boleh membantu orang yang begini. Tapi saya rasa begitu sebab maksudnya if we tersekat dengan pool yang kita ada tu dan itu yang itu kadang-kadang macam soalan macam orang kata dia memilih sangat tu sebab within that standard kita duduk dalam reality pool yang begitu, dan bila kita mengharapkan something beyond apa yang ada dalam pool tu,
orang akan kata macam kau ni memilih, mana ada orang macam tu kan. Tengok semua orang pun merokok kan. However sebenarnya amat ramai orang yang tak begitu, tapi dia duduk kat pool lain yang kita tak mungkin, kalau hari-hari kita berlegar di pool tu, kita takkan jumpa orang yang lain ni. Tempat-tempat yang kita pergi tu, tak tahulah, kalau kita terbayang, saya cuba nak bayang kalau kita ni duduk yang berlegar, asyik pergi ke majlis kuliah duha, kuliah masjid, apa ialah maknanya, kalau surau atau masjid di Korea kita contohnya, kita sentuh pergi situ. Adakah kita masih, ni contoh je lah, bukan kata semua mesti pergi masjid, tapi nak kata pool tu maknanya kalau kita sentiasa bergelumang dengan program-program wanita di masjid atau surau dan sebagainya, program dia, kuliah duha dia, apa semua, adakah pool calon lelaki yang kita mungkin ada wujud di situ akan masih sama benda ni? Macam susah, semua tak ada, yang susah nak jumpa yang tak smoking. Macam saya terkejut jugalah kalau begitu kan, kalau di masjid pun, masjid pun semua smoking ke. Tapi saya assume ini adalah isu orang yang dia terkongkong dalam pool yang tertentu. So pada saya, pandangan saya, cadangan saya, cubalah reach out. Dan of course ni valid untuk orang yang belum nak kahwin pun kan. Sepatutnya kita reach out, dan kalau baik dapat pergi kepada pool yang membantu kita, dan kat situ banyak. Sebab selain daripada perkahwinan pun, kita nak juga kawan-kawan yang membantu. So kalau kawan-kawan kita pun semua smoking ataupun apa lagi kalau benda-benda lain benda-benda lain yang lebih quote unquote chronic kan. Saya teringat beberapa insiden lah sebelum ni. Ada kawan yang cakap tempat kerja dia ramai orang minum dan sebagainya. So adalah benda-benda reality, walaupun semua Muslim, tetapi ada benda-benda yang kita kata ni berat ni kan. So kadang-kadang kita perlu untuk keluar daripada itu So wallahualam, sorry berpusing-pusing point dia ialah cubalah cari untuk reach out ke pool yang lain, supaya sebab saya yakin ada je calon yang baik, cuma memerlukan usaha yang lebih lah kan. Of course bagi orang yang bertuah dan kebetulan memang dia lahir dalam pool tu, beruntunglah dia, tak apalah, tak ada masalah kan. Tapi itu tak menjadikan alasan macam kita pasrah aku kebetulan membesar kenal-kenal orang macam ni je. Bukan maksud saya tinggalkan dia, abaikan dia pula maksudnya untuk kebahagiaan, kemaslahatan kita, reach out kepada pool yang boleh membantu kita. Dan of course kita nak juga kebaikan dan kemaslahatan tunjuk member-member kita yang kita nak kebaikan untuk dia juga kan. So kita extend lah benda tu, tapi janganlah sehingga kita pasrah dan merelakan diri kita, terima je lah pasangan yang jadi tak memilih alah, rokok pun rokok lah, kerana dia implicate besar panjang kehidupan kita tu kan. Anak-anak kita apa semua tu akan diwarnai oleh kita dan pasangan kita. Kebahagiaan kita bersama pun akan diwarnai juga kan. So kalau kita tak memilih dan merelakan sahaja, saya rasa itu bukan choice yang baik lah. So kalau terpaksa, sepatutnya memilih, dan kadang-kadang untuk memilih tu kadang-kadang memerlukan effort yang lebih. Macam saya cakap tadi, reach out to other pool. Kalau yang bekerja tu, carilah dalam tempat kerja tu ada tak karakter-karakter yang semacam dia ni rasanya dalam pool yang bagus ni kan. Kita pergi kepada dia, rapati dia, cuba bergaul dengan kawan-kawan dia di luar tempat kerja dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita akan tahu, pool ni ramainya calon suami bakal imamku dan sebagainya kan. Wallahu a'lam. Harapnya membantu bagi sesiapa yang ada isu yang sama. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.